melecur dengan kuku yang panjang, cuba masuk, kelihatanlah wajah yang sangat menyeramkan. Kisah seram yang saya mau ceritakan nih, mungkin kisah seram yang boleh relate dengan semua orang, atau boleh bergabung dengan cerita ini sekali. Sebab kisah seram yang saya ingin cerita ini adalah cerita yang berlaku di sebuah asrama. Memang terkenal tentang kisah-kisah seram asrama ni. Jadi cerita ni bermula di sebuah asrama di tempat saya belajar di Universiti Malaysia Sabah atau UMS. Cerita seram ni berlaku 2 tahun lepas. Pada satu malam, saya ni adalah pelajar seni. And macam orang tahu, pelajar seni ni memang akan selalu balik lewat dari latihan persembahan. So, jam kita orang balik tu mesti jam 10 malam dan ke atas. So, dipendekkan cerita, saya balik ke asrama. Atau kami sebagai pelajar universiti cakap, kolej kediaman. Saya balik, and then sampai je saya di bilik tu, ada seorang kawan datang. And then, kawan tu dia cerita, kawan ni dari tingkat atas. Saya duduk, tinggal di tingkat 1 kolej kediaman tu, atau ground floor. And then, kawan yang dari tingkat atas ni, dia turun, dia masuk bilik saya, dia cerita, oh tadi ada sesuatu seram jadi. Saya tanyalah, apa? Dia cakap, oh si dia ni adalah seorang pelajar juga. Dia macam pelajar yang introvert, dia tidak banyak bercakap dengan orang. So, dia cakap, dia nampak pelajar tu, dia bercakap dengan sesuatu dan menghadap pada sebatang pokok mangga yang tumbuh di sebelah blok asrama kami tu. And then saya pun cakap, oh mungkin dia bertelefon dengan family dia. Dia cakap, tidak, dia tidak sedang telefon masa tu. Oh, saya cakap pun, sebab saya ni sangat realistik. Bukan cakap tidak percaya benda-benda tu, tapi kalau boleh, saya tidak mau fikir tentang benda-benda tu. So, saya cakap, oh, jangan fikirlah benda tu. Mungkin dia menghafal sesuatu kah. And then, kawan tu pun dia balik dekat bilik dia semula. And then, saya pun bersiap untuk pergi mandi. Masa tu, jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Saya pergi mandi. Bilik mandi asrama tu bersebelahan dengan bilik saya saja. Ada sesuatu tentang saya, kalau berkaitan dengan benda-benda seram ni, saya boleh rasa benda tu. Kalau dia ada, saya boleh hidu, tapi saya tak boleh nampak dengan jelas selalunya. So, malam tu, saya masuk je dalam bilik mandi tu, saya rasa sesuatu. Rasa macam meremang, sejuk. And then lagi, saya tak nak fikir pasal benda tu. Saya mandi. Mandi dalam 10 minit macam tu. Okay, selesai. Saya keluar dari bilik mandi tu. And then, di dalam bilik mandi tu, ada tingkap. Tingkap tu, kalau saya keluar dari ruangan shower tu, dia berada di sebelah kiri. And then saya keluar, kalau kita pandang depan pun, pasti akan nampak sesuatu dari bahagian tepi mata ni. So, saya perasan ada sesuatu yang aneh di sana. And then, saya toleh di sana. Di tingkap tu, saya nampak ada kain yang terjuntai. Kain terjuntai tu, dia kelihatan macam koyak, rabak, dan warnanya tu ke arah putih dan ke arah agak brown sikit sebab mungkin dia sudah lusuh. Tapi saya tahu dia bukan sebab tanah. So, tapi lepas saya nampak benda tu, oh mungkin langsir dari tingkat atas yang ataupun kain-kain buruk yang terjatuh ke tergantung dekat situ. Tapi apa yang membuatkan saya tahu benda tu bukan sekadar kain, apabila ada angin yang bertiup dari tingkap tu, dia melintasi je hidung saya terhidu bau yang tidak menyenangkan. Dia bau tu seperti bau bangkai, hanyir. Dan saya tahu itu bukan lagi bau mungkin bangkai haiwan. Sebab dia berbeza. Dia lebih busuk dan lebih menggelikan. Saya tahu jantung saya sudah berdegup kencang. Jadi saya bergegas keluar terus masuk ke bilik. Tak nak fikir pasal benda tu. Malam tu, saya ambil keputusan untuk tidur di bawah, di bahagian lantai. Saya turunkan tilam sebab di katil tu berdekatan dengan tingkap. So, memang ada perasaan takut masa tu.
So saya tanah berdekatan dengan tingkap tuh, so saya tidur di bawah. Coba tidur. Dan lama kemudian saya terdengar ada bunyi di tingkap yang tertutup tuh, bunyi seakan kuku yang panjang mencakar-cakar dan mengetuk-ngetuk tingkap tersebut. Dan saya rasa, apa benda tuh? Saya sudah rasa takut. So, kebanyakan orang sikap mau tahu tuh memang tinggi. So, saya pergi tingkap tuh. Tingkap tuh adalah, dia ada kayak langsir yang boleh buka macam ni. Tapi, saya tidak mau buka macam tu. So, saya nampak dekat langsir tu, dia ada koyak. Saya tengok dekat situ. Saya buka koyak tu, and then apa yang saya nampak di depan mata saya adalah kain yang tadi itu. Apabila saya nampak tu, saya sudah tahu ni benda yang menyeramkan sebab bilik saya tu ada 2 tingkat lagi di bawah. So tidak mungkin ada manusia yang boleh mengetuk dekat area tingkap bilik saya tu. Saya cuba untuk tenangkan diri, saya cuba tidur sebab dekat bilik tu saya ada 2 orang roommate. 2 orang roommate tu diorang sudah tidur nyenyak masa tu. Tinggal saya seorang saja bangun. And then saya cuba untuk tidur, tapi sebelum saya tidur tu, macam kebiasaan, saya upload status, cuba bagi tahu dekat status WhatsApp, mungkin dekat blog ni ada benda yang cuba mengganggu. Ayatnya lebih kurang tu. And then saya ada screenshot lagi tu status. Nasib baik saya ini orangnya jenis cepat tidur. Saya pejamkan mata aja, mungkin dalam 2 minit atau 3 minit macam tu, saya boleh terus tidur. Keesokan paginya, saya bangun, saya terus tengok phone, ada beberapa reply dari status yang saya tulis tu. Dia cakap, oh, kau pun, ni kawan saya yang berada di bilik hadapan tu. Di bilik hadapan, dia reply, dia cakap, kau pun kena kacau semalam. And then saya reply, kenapa? Kamu pun kena kacau? Lama kemudian dia balas juga kejap, nanti saya pergi kau punya bilik, saya cerita apa yang jadi semalam. Dia datang, and then dia cerita rupanya malam tu dorang diganggu. Dan dia ceritakan keadaannya macam ni. Tingkap bilik dorang tu tidak tertutup malam tu, tetapi kayak langsirnya tertutup. Dan masa tu nasib orang yang dekat tingkap tu, dia tiada di sana. Dia mungkin pergi menginap dekat bilik kawan lain. So, dia tiada di sana. Yang ada cuma katil di hadapan katil yang dekat tingkap tu. And then, dia belum tidur masa tu. Mungkin dia buat assignment. Dia perasan dekat tingkap tu ada sesuatu bergerak. Dia toleh saja, dia nampak ada 2 tangan yang cuba masuk. Dan tangan tu keadaannya seperti telah terbakar, melecur dengan kuku yang panjang, cuba masuk dan dia buka langsir tu. Kelihatanlah wajah yang sangat menyeramkan. Makhluk tersebut berambut panjang, ada struktur wajah seperti manusia, tetapi bahagian hidungnya tidak ada batang hidung dan telinganya tidak ada kuping, bergigi tajam, dan dia cakap ada sepasang mata yang kelihatan seperti mata seekor kucing. Dan pada malam tu, dia cakap, dia azan, dia pasang surah. Nasib baik dan kami menyangka benda yang sama. Kami rasakan blok kami itu telah pun dipagar sebelum ni. Jadi makhluk tu tidak dapat masuk ke dalam kawasan blok kami itu. Sedangkan blok itu ada pintu yang terbuka luas. Tapi makhluk tu tidak dapat masuk ke bahagian blok yang ada pintu-pintu setiap bilik. Jadi, pendek cerita, selepas tu kami sudah tahu apa yang terjadi. Rupa-rupanya, sebelum kejadian kami tu, ada juga beberapa kumpulan pelajar yang telah upload juga status di WhatsApp yang mereka terserempak dengan mungkin makhluk yang sama, tetapi ada 2 ekor bertenggek di pokok pada laluan. Bagi pelajar-pelajar dari UMS tahu laluan daripada kompleks sukan dan kolej kediaman itu adalah kawasan hutan, dan tangga untuk naik daripada bawah kompleks sukan dan ke atas
Kolej Kediaman tuh kiri dan kanannya hutan dan ada pokok-pokok yang tinggi. Dan pada tuh waktu maghrib dalam sekitar 6:30 petang mereka nampak dua benda tuh. Dan cerita tuh tersebar di kalangan pelajar-pelajar yang tinggal di asrama dan juga pelajar-pelajar UMS, dan dijadikanlah pada setiap malam bermula jam 7 adalah perintah bersenyap, karena ada yang mengatakan benda tu dia akan keluar dan ikut pada waktunya atau ada musimnya dia keluar. Dan benda tu memang 2 ekor dan memang ada di sekitar UMS, cuma mereka menunjukkan diri mereka pada waktu yang tertentu. Walaupun daripada cerita-cerita sebelum ini tiada yang dimudaratkan atau diganggu secara lebih ekstrim, mereka hanya menunjukkan wajah mereka dan tidak siapa tahu asal usul makhluk tu. Tapi kami coba paham karena kawasan UMS itu adalah kawasan hutan dan tempat tersebut pasti ada penunggunya. Jadi itu saja kisah seram saya.